Asyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Okey, insya-Allah kita sambung tadabbur surah Al-Lail. Ya, kelas ini ditaja oleh Ikram Kajang. Kita dah mula kelas ni di bulan yang lepas. Kita mula daripada awal surah Al-Lail ayat 1 sehingga ayat 10 kalau tak silap saya. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung ayat yang ke-11. Okey, sebelum kita sambung ayat yang ke-11 ataupun ayat seterusnya, cuba kita lihat bagaimana apa pengajaran ataupun intipati daripada ayat-ayat yang lepas dan apa kaitannya dengan ayat yang kita akan belajar pada hari ini. Sebagaimana Allah beritahu, Al-Quran ni sama ada dia basyiran, memberi berita gembira, ataupun naziran, ataupun memberi amaran, ataupun berita yang menakutkan. Dan tidak ada yang ketiga. Sama ada kita gembira ataupun kita rasa takut, rasa sedih, kita lebih berhati-hati. Jadi daripada surah Al-Lail ayat 1 hingga ke 10, apa intipati ataupun mesej yang Allah nak sampaikan daripada apa yang kita dah belajar. Jadi yang pertama ialah Allah nak ceritakan kebesaran dia. Dengan Allah bersumpah, wal-laili a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Jadi poin pertama ialah Allah nak bagi tahu kebesaran dia, iaitu melalui ciptaan siang dan malam. Bila Allah sebut itu adalah kebesaran dia, makna manusia tak mampu melakukannya. Seluruh manusia daripada Adam sampai kiamat, seluruh kekuatan, seluruh duit ke apa ke, kalau dikumpulkan untuk mencipta siang ataupun malam, manusia tidak akan mampu. Jadi bila manusia tak mampu, itulah tanda kebesaran Allah. Menukarkan siang kepada malam, menukarkan malam kepada siang. Kemudian juga Allah nak menceritakan tentang rahmatnya. Rahmatnya kepada manusia dengan mencipta siang dan malam. Dengan siang, manusia boleh mencari rezeki. Manusia nak sangat cari rezeki. Manusia nak sangat duit. Supaya apa? Dapat hidup senang. Supaya dapat beli apa yang dia nak. Supaya dia dapat pergi ke mana dia nak. Jadi perlukan duit. Bila perlukan duit, dia perlu bekerja. Maka Allah cipta satu waktu yang sangat sesuai untuk bekerja, iaitu siang hari, cerah, terang. Dan Allah juga rahmat kepada manusia. Manusia bila bekerja penat cari duit, seronok, tapi dia perlukan rehat. Dia perlukan tidur. Maka Allah cipta pula waktu malam yang tenang, yang sangat sesuai untuk manusia tidur dan berehat, dan juga untuk manusia salat di waktu malam, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan, semua ni menunjukkan pertama kebesaran Allah, yang kedua menunjukkan rahmat Allah kepada semua hamba-hambanya. Kemudian kehebatan Allah juga ialah
Allah menciptakan lelaki dan perempuan daripada satu sumber yang sama, iaitu daripada air mani. Boleh bertukar menjadi lelaki, boleh bertukar menjadi wanita, lelaki dengan sifat-sifatnya dan wanita dengan sifat-sifatnya yang tak mungkin ada pada lelaki, dan sifat lelaki tak mungkin ada pada wanita, dan berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai warna, berbagai-bagai bahasa, berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai tingkah lakunya, tapi semuanya daripada sumber yang sama, iaitu air mani. Kemudian itu satu, yang pertama Allah nak cerita dalam surah Al-Lail di daripada awal surah. Kemudian yang kedua, ini yang paling besar. Yang kedua ialah mesej yang paling besar, yang paling utama yang Allah nak sampaikan dalam surah Al-Lail, bahkan dalam Al-Quran keseluruhannya, iaitu manusia ni dia ada dua jenis sahaja. Allah bahagikan manusia pada dua jenis ataupun dua golongan. Dia tidak ada ketiga. Satu golongan yang bahagia, yang dapat masuk syurga. Satu golongan yang celaka, yang akan dihumbar ke dalam neraka. Ini mesej yang paling besar daripada surah Al-Lail, bahkan daripada Al-Quran keseluruhannya. Jadi Allah nak beritahu, Allah cipta manusia bukan sia-sia. Tujuannya nak memberi ketenangan, kebahagiaan, dan nak masukkan manusia ke dalam syurga. Tapi dengan syarat, dengan mentaati Allah, dengan mengesahkan Allah. Bila mereka gagal mengesahkan Allah dan mentaati Allah, maka tempatnya tidak ada pilihan yang ketiga melainkan neraka. Jadi poin yang kedua Allah nak begitu dalam surah Al-Lail ialah, kamu nak buat apa silakan, kamu nak beramal apa silakan, tapi akhirnya manusia ni ada dua jenis sahaja, dua golongan sahaja. Maka kalau kamu tadabbur ayat ini surah Al-Lail, kalau kamu peka, kamu ada akal yang waras, kamu akan buat pilihan yang bijak. Sama ada kamu pilih untuk bahagia dan ke syurga, ataupun kamu tidak waras, kamu akan memilih jalan ke neraka dan kamu akan celaka selama-lamanya. Okey, kemudian Allah sebut sifat-sifat orang yang bahagia, orang yang mendapat syurga di akhirat nanti, dan sifat orang yang celaka dan akan dihumbar ke dalam neraka. Simple sahaja. Simple sahaja. Nampak mudah, simple. Iaitu orang yang bahagia, orang yang berjaya, orang yang akan dapat masuk syurga. Pertama Allah sebut, dia suka memberi. Suka memberi. Nampak mudah kan? Suka memberi. Beri apa ni? Allah tak sebut. Bila tak sebut umum. Dan yang paling sukar, yang paling susah untuk diberi ataupun diinfakkan ialah harta. Jadi Allah kata sifat golongan pertama yang bahagia, yang akan masuk ke syurga ialah sifat pertama dia suka memberi. Tapi beri bukan sebarang beri. Allah kembarkan fa amma man a'ta wattaqa. Orang yang memberi tapi ada sifat yang kedua yang tidak boleh dipisahkan antara memberi dengan takwa. Jadi apa pengajaran? Kenapa Allah kembarkan? Bila a'ta suka memberi, Allah terus sambung dengan wattaqa, bertakwa. Kita nak tadabbur. Cuba fikir, kenapa? Allah kata lepas memberi dia ada sifat takwa. Allah tak kata lepas memberi dia bersyukur. Lepas memberi dia solat. Lepas memberi dia pergi haji. Tak sebut. Tapi lepas memberi dia bertakwa. Apa maksud dia? Inilah tadabbur. Tadabbur ialah bila kita baca, kita seolah sedang bercakap dengan Allah, sedang berinteraksi dengan Allah. Bila Allah kata orang ni, orang yang berjaya golongan pertama suka memberi, kemudian bertakwa, kita pun tadabbur, berinteraksi dengan ayat ini. Kenapa pula lepas memberi bertakwa? Kenapa lepas memberi bertakwa? Kenapa tidak selepas memberi dia solat ke, dia puasa ke, dia haji ke?
Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Dr. Nick. Cik Zahrin. Cik Zahrin. Kak Ramlah. Soalan, kenapa bila sebut sifat golongan yang berjaya, Allah kata pertama memberi, yang kedua Allah kemarkan dan bertakwa. Kenapa tak selepas memberi solat ke, puasa ke, haji ke? Ahmad Firdaus. Zahrin. Tak sampai lagi? Sudah sampai. Bukti ketundukan hati Pak. Puan Hanismah, bukti ketundukan hati infak. Tak, apa kaitan memberi dengan takwa? Ini benar penting, sangat-sangat penting. Kenapa selepas memberi takwa? Jadi soalan dia, apa kaitan antara sifat suka memberi dengan bertakwa? Bukti membenarkan iman. Mungkin lepas memberi jangan ungkit. Sebab bila memberi mesti disusuli dengan ikhlas. Ikhlas itu ciri-ciri orang bertakwa. Itu jawapan yang hampir tepatlah. Perintah takwa perintah terbesar. Abu Syahmi. Ni Nazirah. Sebab bila memberi mesti disusuli oleh ikhlas. Dan ikhlas itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu jawapan yang lain pun tak salah. Tapi yang hampir-hampir tepat ialah sebab syarat Allah nak begitu, syarat amalan diterima. Syarat amalan diterima ialah takwa. Dan ciri utama takwa ikhlas. Betul? Siapa call? Ini penting, penting, ini tadabbur. Walaupun nampak satu ayat, tapi nampak dua patah perkataan, a'ta wa taqa, tapi dia cukup besar dalam kehidupan kita. Dia menentukan kita bahagia ataupun celaka. Dua patah ni, memberi dan bertakwa. Sebenarnya Allah nak bagi tahu syarat amalan itu diterima ialah takwa. Syarat amalan diterima ialah takwa. Maknanya apa saja amalan kalau tidak ada takwa, habis, burn. Allah tak akan terima. Berapa ramai orang yang solat tapi tidak ada takwa, lepas tu dia buka aurat, solatnya tak ke mana. Berapa ramai orang yang pergi haji, pergi umrah tapi tidak ada takwa, maki orang, marah orang, tak sabar, maka amalannya sia-sia sebab tak cukup syarat. Dan lebih jelas Allah sebut syarat amalan diterima ialah bertakwa. Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah. Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Apa hilang? Surah Al-Ma'idah ayat 27. Cuba tengok. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin.
Surah Al-Ma'idah ayat 27. Tapi ayat ni panjang. Yang saya petik ni di hujung ayat. Yang saya petik ni di hujung ayat 27 surah Al-Ma'idah. Cuba kita terjemah. Innama sesungguhnya. Innama sesungguhnya. Hanyalah. Bila sebut innama, kena terjemah hanyalah. Tidak ada yang lain. Apa dia? Yatakabbalullah. Allah akan menerima minal muttaqin, daripada orang yang bertakwa. Daripada orang yang bertakwa. Sebab tu dalam surah Al-Lail yang kita dah belajar, fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun man a'ta, siapa yang memberi, wattaqa, dan dia bertakwa. Jadi rahsia kenapa disebut, Allah sebut selepas memberi wattaqa, rahsianya apa? Hikmahnya apa? Allah nak bagi tahu syarat yang kamu beri itu diterima ialah bila kamu betul-betul bertakwa. Kalau bagi kita ke orang tak ada takwa, maka pemberian itu sia-sia. Sama juga kita puasa, tujuan nak puasa ialah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Maka kalau kita puasa tapi tidak ada takwa, puasa kita sia-sia. Sebagaimana Nabi kata, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahlu falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nabi kata, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata bohong, kata-kata dusta, dan perbuatan dusta itu menjadi amalan dia, maka Allah tidak berhajat langsung pada puasanya. Dia tinggal makanan, dia tinggal minuman, Allah tak berhajat langsung. Sebab apa? Sebab puasanya tidak ada takwa. Mulutnya bercakap bohong, mulutnya mengata orang, puasanya sia-sia. Berapa ramai yang salat malam tak dapat apa-apa kecuali penat, berjaga malam semata-mata sebab tidak ada takwa. Berapa ramai yang puasa tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga sebab tak ada takwa. Tak ada takwa. Bulan puasa pun buka aurat. Bulan puasa pun bila berbuka merokok. Bila tak ada takwa, amalan tak diterima. Dalilnya surah Al-Ma'idah ayat 27. Jadi walaupun ayat ni satu ayat dan ada dua perkataan a'ta wa taqa, tapi pengajarannya sangat besar. Dia akan menentukan amalan kita diterima dan kita dapat syurga, ataupun amalan kita sia-sia dan akhirnya dihumbang ke neraka. Sama-sama salat, sama-sama puasa, sama-sama sedekah, satu ke syurga, satu ke neraka. Sebab apa? Takwa. Okey? Itu golongan pertama. Kemudian Allah kata wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan apa yang husna ni makna syurga. Pendapat paling rajih wasaddaqa bil husna ialah syurga. Apa kaitan pula ni? Selepas memberi, bertakwa. Selepas bertakwa, Allah kata dia membenarkan janji Allah yang paling besar ialah syurga. Jadi janji Allah ni, janji syurga, dia percaya, dia yakin. Bila dia yakin, membawanya kepada takwa. Bila dia bertakwa untuk dapat apa? Untuk dapat syurga. Maka bila bertakwa untuk dapat syurga, ketika ini harta baginya tidak ada nilai. Sebab apa? Sebab bagi 10,000 dapat syurga, bagi 1 juta dapat syurga, maka 1 juta itu terlalu kecil. Nampak tak susunan ayat?
bermula daripada yakin pada syurga dan nampak macam betul-betul dah syurga, maka dia akan menjadi orang bertakwa, sentiasa taat pada Allah. Dan ketika itu dia sanggup membayar dengan apa saja. Macam Abu Bakar, dia bagi semua. Sebab dia tak nampak duit dia banyak, dia tak nampak duit dia mahal, tapi dia nampak yang dia akan dapat lagi mahal, lagi bernilai. Ini orang bertakwa. Okey, ini golongan pertama. Golongan kedua, wa amma man bakhila. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna. Golongan kedua, adapun man bakhil, orang yang bakhil, lawan a'ta. Bakhil lawan a'ta. Dapat duit simpan, bukan memberi. Kemudian kenapa dia simpan? Orang memberi nak syurga, orang memberi nak pahala, orang memberi nak rahmat Allah, tapi dia rasa dia tak perlu semua tu. Dia tak perlu rahmat Allah, dia tak perlu syurga, dia tak perlu pahala sebab hartanya banyak, membawanya kepada kedekut. Kenapa ni? Kenapa dia kedekut? Sebab dia rasa cukup. Kenapa dia rasa cukup? Dia tak perlukan rahmat Allah, dia tak perlukan syurga. Sebab wa kazzaba bil husna. Sebab dia tak percaya semua janji Allah. Syurga ke, pahala ke, nikmat-nikmat dalam syurga, dia tak percaya. Bila tak percaya, dia rasa cukup dengan harta dia ada, dan akhirnya dia akan jadi orang yang kedekut. Boleh? Nampak tak keluar? Okey. Boleh ini intipati ayat-ayat yang lepas. Satu, Allah nak beritahu kebesaran dia dan rahmatnya. Dan yang lagi besar, yang kerana itu Quran diturunkan, kerana itu Nabi Muhammad diutuskan, iaitu Allah nak beritahu hidup adalah ujian. Manusia akan terbagi pada dua golongan sahaja. Yang berjaya dalam ujian ialah yang cinta akhirat. Cinta akhirat, bila cinta akhirat, harta baginya tak ada nilai. Dia mudah memberi. Dan dia bertakwa. Golongan kedua, tak percaya pada akhirat. Bila tak percaya pada akhirat, dia jadi kedekut. Yang lebih mahal baginya ialah harta dunia. Sebab akhirat kazzaba. Okey? Jadi sekarang, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita bagi respon. Bila Allah kata ada dua golongan, apa sepatut perasaan kita? Kita dah diberitahu oleh Allah, aku nak beritahu manusia ada dua golongan aja. Bila kita faham, apa reaksi kita? Kalau kita tadabbur, kita akan bertanya, ya Allah, aku duk golongan mana ni? Aku duk golongan mana? Kalau golongan atas, apa tandanya? Kalau golongan yang suka memberi, betul tak aku suka memberi? Dan kalau aku memberi, betul tak aku ada sifat takwa? Cek. Kalau tak suka memberi, sah aku masuk kumpulan kedua. Kalau kumpulan kedua, kesudahannya masuk neraka. Aku tak boleh biarkan. Aku mesti berubah. Aku mesti berubah daripada sekarang. Ini bukan nak masuk penjara, ini bukan kena corona virus ni, tapi masuk dalam api neraka yang panasnya 69 kali ganda. Tak boleh main-main. Itu tadabbur. Sebab itulah Nabi kata Huzaifah, bila Nabi salat malam, Nabi baca panjang. Bila Nabi baca panjang, ada jumpa ayat yang mensucikan Allah, Nabi mensucikan Allah. Itu berinteraksi dengan Al-Quran. Bila ayat cerita tentang syurga, Nabi memohon kepada Allah, aku memohon kepada engkau ya Allah, syurga ni yang engkau sebut ni. Bila jumpa ayat pasal neraka, pasal penghuni neraka, pasal azabnya, Nabi minta berlindung, a'udzubillah minan nar. Itu maksud berinteraksi dengan Al-Quran. Bila kita faham, kita ada reaksi. Apa reaksi kita? Ini kita, bila kita faham, ya Allah, ada dua golongan je, golongan ketiga tak ada.
Kalau golongan pertama aku tak ada, sah aku masuk golongan kedua. Kalau aku tak nak golongan kedua, aku kena buat ciri-ciri golongan pertama. Suka memberi, suka bertakwa, dan asasnya mesti yakin kepada janji Allah. Kalau tak yakin, wasaddaqa bil husna tak ada, dia tak akan jadi orang bertakwa. Kalau tak jadi orang bertakwa, dia akan jadi orang bakhil, kedekut. Okey? Habis. Itu yang ayat yang lepas. Kita sambung ayat hari ini. Ayat hari ini ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sambungan kepada orang yang kedekut ni. Sambungan kepada orang yang kedekut. Allah kata apa? Wa ma yughni, dan tidaklah mencukupkannya maluhu, hartanya, iza tarada. Tarada apabila dia celaka. Okey. Allah nak bagi peringatan, nazir kepada ni golongan yang kedekut ni, yang cinta sangat harta, sayang sangat harta. Allah bagi tahu apa? Wa ma yughni anhu maluhu, harta kamu, maluhu, hartanya, ma yughni, tidak mencukupkannya ataupun tidak boleh selamatkannya. Bila tu? Iza tarada, apabila dia telah tarada. Ada ulama menterjemah mati. Bila mati je, semua harta tak ada guna. Bahkan dia minta balik nak balik ke dunia bukan untuk cari harta, tapi untuk memberi harta. Tapi masa tu dah terlewat. Ada jadi terjemahan pertama, iza tarada, bila dia mati je, semua harta dia satu sen pun tak guna. Bahkan semua akan jadi milik pewaris. Yang kedua, terjemahan kedua ialah bila dia diazab dalam neraka, maka hartanya tak ada guna satu sen pun. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, orang kafir ni, kalau dia ada emas, Allah kata kalau orang kafir ni ada emas sebesar bumi, emas dia bukan seketul, bukan 2 ketul, bukan 10 kilo, tapi sebesar bumi. Kemudian dia gunakan emas yang sebesar bumi itu untuk menembuskan dirinya daripada neraka. Maknanya dia nak bagi emas supaya dia keluar daripada neraka. Allah tak akan terima. Allah tak akan terima. Kalau ada emas sebesar bumi pun tak akan terima. Kalau ada emas 10 kilo lagi Allah tak terima. Sebab apa? Ma yughni anhu maluhu. Hartanya sedikit pun tak ada guna. Jadi jangan kedekut dengan harta. Sebab bila sampai satu masa yang kamu kedekut tu langsung tak berguna. Bahkan dalam satu hadis sahih, hadis kursi, Allah bertanya kepada orang yang ahli neraka. Allah bertanya kepada ahli neraka, kalau kamu ada harta yang banyak, apa kamu nak buat? Maka dia jawab apa? Dia jawab, aku akan gunakan semua harta aku yang banyak tu untuk menebuskan diriku daripada neraka. Ambillah semua harta, yang penting aku bebas daripada neraka. Maka Allah menjawab, Allah kata apa? Sebenarnya aku minta daripada kamu supaya kamu selamat daripada neraka, benda paling mudah saja.
iaitu nak selamat daripada neraka, yang aku minta bukan kumpul harta banyak-banyak, bukan panjat gunung, bukan kerja pagi sampai malam, tak. Aku minta kamu selamat daripada neraka dengan hanya solat 5 waktu, dengan diam, jangan bercakap kecuali benda yang baik, tutup aurat, benda mudah je, simple je. Tapi masa tu kamu tak buat. Sebab apa? Sebab kamu sibuk cari harta. Kononnya harta tu boleh menyelamatkan kamu daripada semua musibah. Tengok-tengok bila kamu masuk neraka, harta kamu banyak mana pun, sedikit pun tidak berguna. Jadi ini nazir, peringatan. Kita kena rasa gerun. Itu tadabbur. Tadabbur bila Allah kata, harta kamu tak berguna bila mati, berubahlah daripada sekarang. Jangan cinta harta lebih daripada cinta akhirat. Jangan kedekut, jangan simpan banyak-banyak sampai kita, penyebab kita dihumbang ke dalam neraka. Okey? Habis. Kemudian Allah kata, inna alaina, sesungguhnya alaina, ke atas kami, lal huda, pasti petunjuk. Sekarang Allah nak beritahu macam mana cara untuk selamat daripada daripada sifat orang yang kedekut, daripada sifat ahli neraka ni. Allah kata caranya ialah al-huda, petunjuk. Jadi kalau kamu nak selamat, nak jadi orang bertakwa, maka kamu kena cari petunjuk Allah. Dan Allah sebut dalam ayat ini, inna alaina, sesungguhnya ke atas kami, lal huda, ke atas kami adalah memberi petunjuk. Kita tahu, yang dah belajar dengan saya dah lama kan, Allah, hidayat ni ada dua, hidayat ada dua. Hidayat ada dua. Satu, hidayat ilmu. Ilmu dan panduan. Hidayat kedua, taufik dan amal. Jadi hidayat ada dua. Satu, hidayat ilmu dan panduan. Yang kedua, hidayat taufik dan amal. Jadi hidayah ilmu dan panduan ni semua Allah, Rasul, ulama, jadi kalau untuk memberi ilmu, bagi tunjuk ajar, itu semua boleh bagi. Allah pun bagi, Rasul pun bagi, dan ulama pun bagi. Saya pun bagi. Ini dipanggil hidayah ilmu. Tapi hidayah yang kedua iaitu hidayah taufik untuk beramal. Ramai orang berilmu tapi tak beramal. Hidayah ni adalah khas untuk Allah. Khas untuk Allah. Ini khas untuk Allah. Jadi saya tak boleh nak bagi hidayat pada orang yang sesat supaya dapat beriman kepada Allah. Bahkan Nabi pun tak boleh nak bagi hidayat pada pakciknya Abu Talib. Walaupun pakciknya mempertahankan dia dan mempertahankan Islam. Nabi tak boleh bagi. Allah kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta.
Ini surah apa ni? Surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Surah Al-Qasas, Al-Qasas. Al-Qasas. 56. Cuba boleh tengok hidayah ada dua. Satu hidayah ilmu. Hidayah ilmu ni Allah pun bagi, Rasul pun bagi, ulama pun bagi. Kadang-kadang kita pun boleh bagi, iaitu semata-mata ilmu. Dalilnya surah Asy-Syura ayat 52. Ayat ni panjang, saya ambil sebahagian daripadanya. Allah kata pada Nabi, wa innaka, sesungguhnya engkau latahdi, pasti akan memberi hidayat, ila siratul mustaqim, ke jalan yang lurus. Allah kata pada Nabi, engkau pasti akan memberi hidayat pada jalan yang lurus. Memberi hidayat. Hidayat apa ni? Hidayat ilmu. Nabi mengajar kita cara nak mentauhidkan Allah, cara nak menyembah Allah, cara nak salat, cara berwuduk, itu hidayat ilmu. Nabi bagi. Saya pun kadang-kadang saya mengajar, itu dipanggil bagi hidayat, tapi hidayat ilmu, bukan hidayat taufik. Adapun hidayat taufik sehingga orang tu beramal. Dia dah belajar, dan lepas belajar dia beramal. Bila dia beramal, itu hidayat daripada Allah. Dia panggil hidayat taufik dan amal. Ini khas untuk Allah sahaja. Dalilnya surah Al-Qasas ayat 57. 56. 56. Allah kata apa? Pada Nabi juga, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau la tahdi. Tadi engkau memberi petunjuk. Sekarang Allah kata la, engkau tidak boleh memberi hidayat. Man ahbabta, kepada siapa yang engkau suka. Termasuklah pakcik kamu Abu Talib. Walakin Allah, tapi Allah yang akan memberi hidayat. Hidayat mana ni? Hidayat taufik. Okey? Okey, kita balik pada ayat kita. Inna alaina lal huda, sesungguhnya ke atas kami hidayat. Hidayat mana ni? Ada ulama mentafsirkan ke atas Allah hidayat ni. Hidayat apa ni? Dua-dua sekali. Hidayat ilmu dan hidayat taufik dan amal. Makna kalau nak dua-dua, aku wajib bagi. Siapa nak, alaina maksud dia aku wajib bagi. Kalau kita nak terjemah alaina tu sepatut inna alaina, sesungguhnya wajib ke atas aku memberi hidayat. Kepada siapa ni? Kalau hidayat ilmu, aku bagi semua. Yang kamu tak cari pun aku bagi. Sebab tu orang kafir ni sebenarnya dah ada hidayat. Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu pun hidayat semula jadi. Sebab itulah orang kafir bila dia dalam kesepitan, bila dah datang ombak besar, dia akan sebut nama Allah, dia akan berdoa kepada Allah. Itu hidayat semula jadi, hidayat ilmu. Yang ni Allah bagi, dan mungkin orang manusia pun boleh bagi. Tapi yang khas bagi Allah ialah hidayat taufik. Jadi ada ulama mengatakan inna alaina lal huda, ke atas kami dua-dua hidayat, hidayat ilmu dan hidayat taufik. Ada pendapat mengatakan alaina lal huda, hidayat taufik sahaja. Wajib ke atas kami memberi hidayat taufik.
Dan ada juga mengatakan itu hidayah ilmu. Iaitu Allah wajib bagi kepada semua hamba dia, kafir ke Islam ke, Allah wajib bagi hidayah ilmu. Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 17, fa amma thamudu fahadainahum. Fa amma samudu fahadainahum. Wa amma al-ama. Ini bukti, dalil lah. Semua manusia dah dapat hidayah ilmu ni, walaupun dia kafir. Dalilnya ialah dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 17. Tengok Allah kata apa? Wa amma samud, adapun kaum Samud yang kafir itu, fahadainahum, kami telah bagi hidayah pada mereka. Hidayah apa ni? Hidayah ilmu. Akal waras, ada rasul, dan rasul mereka iaitu Nabi Saleh dah sampaikan mesej dakwah, jelas hadainahum. Tapi akhirnya dia tak dapat ni hidayah taufik. Kenapa? Fastahabbul ama, dia mengutamakan al-ama, kesesatan. Kesesatan alal huda, daripada hidayah. Dah dapat hidayah ilmu tapi tak nak beramal. Sebab apa? Dia utamakan kesesatan, utamakan nafsu. Maka Allah pun tak bagi hidayah taufik. Okey? Jadi jelas Hidayah ada dua, satu hidayah ilmu, yang kedua hidayah taufik dan amal. Hidayah ilmu semua orang boleh bagi. Hidayah kedua ialah hidayah taufik untuk beramal, itu khas kepada Allah saja. Dan dalam ayat kita ni, inna alaina lal huda, ada mengatakan wajib. Alaina tu mana Allah nak bagi tahu wajib ke atas kamu, bagi aku, wajib ke atas aku untuk memberi hidayah ilmu, iaitu semua orang mesti dapat. Kalau ada orang tu tak dapat hidayah ilmu, aku zalim. Tuhan Maha Suci daripada bersifat zalim. Tak ada siapa pun yang tak dapat hidayah ilmu. Itu mana alaina. Dan juga hidayah taufik sebenarnya wajib juga bagi Allah memberi. Tak ada siapa yang wajib kepada Allah melainkan Allah sendiri. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa hidayah ni siapa minta, Allah kata bukan setakat Allah bagi tahu dia akan bagi. Wajib aku bagi. Bila wajib bagi makna apa tu? Bila Allah kata wajib dia bagi, tiba-tiba kamu tak dapat, mana kamu yang tak nak. Kamu yang tak nak. Saya kata contohlah. Wajib saya bagi makan pada anak saya. Tiba-tiba anak saya tak makan ataupun lapar kebularan, itu bukan masalah saya. Mungkin dia tak nak makan, mungkin dia tak balik rumah. Tapi bila saya kata wajib, tak ada sebab. Tak ada sebab, bukan sebab daripada saya. Bila tak dapat makan, bila lapar, sebabnya daripada dia. Ini maksud alaina ni. Penting ni alaina. Wajib ke atas kami bagi hidayah. Pertama, hidayah ilmu. Yang kedua, hidayah taufik. Bila manusia mencari. Kalau manusia tak dapat, sah. Dia tak bagi. Dia tak mencari. Dia tak bersungguh-sungguh. Okey? Jadi bila kita dengar ayat ni, ya Allah, selama ni aku dah ingat hidayah tu datang bergolek. Rupa-rupanya salah. Rupa-rupanya hidayah tu aku kena cari, dan bila cari, bila ikhlas mesti dapat. Kalau tak dapat, aku kena cek aku yang di mana silapnya. Aku tak ikhlas, aku tak bersungguh-sungguh, aku main-main, kan? Ramai yang belajar tapi dapat hidayah ilmu je. Hidayah amal tak ada. Apa sebab? Mungkin tak ikhlas. Tidak ada sifat ittaqa. Belajar sebab apa? Kebetulan orang pergi, dia pergi. Sebab kebetulan ada waktu free, dia pun pergi. Tak ikhlas. Sebab kebetulan ada makan, dia pun pergi. Sebab kebetulan nak jual barang dia pun pergi. Kebetulan nak jumpa kawan, dia pun pergi.
maka akhirnya dia belajarlah bertahun-tahun tapi tak dapat hidayah taufik dan amal. Keikhlasan memainkan peranan penting untuk kita mendapat hidayah taufik. Okey, jelas Okey. Kemudian ayat seterusnya, wa inna, dan sesungguhnya lana, milik kami, lal akhirah, akhirat, wal ula, dan dunia. Tengok apa tak keluar dia? Tahu lepas buka terus dia interrupt, tak boleh masuk. Kalau ada situ bagus, anda boleh baca terus. Okey, kemudian Allah kata apa? Manusia sebenar hidup nak apa? Dia hidup nak apa? Nak dunia. Tanyalah siapa-siapa pun, nak tak dunia? Dia akan jawab nak. Yang alim ke, yang ustaz ke, yang orang biasa ke, dia akan jawab nak dunia. Maka Allah nak bagi tahu, kalau kamu nak dunia, wa inna lana lal akhirati wal ula. Milik kami akhirat dan dunia. Jadi kalau kamu nak dunia, kena cari siapa? Jangan cari dunia, cari pemilik. Kita nak duit orang, jangan cari duit tu, tapi cari orang tu. Kaedah biasa, simple aja kaedah dia. Kalau kamu nak barang orang, carilah orang tu, jangan ambil barang. Kalau ambil barang tanpa izin dia, kamu tak akan bahagia. Dan kamu tak akan dapat banyak. Kamu kalau nak barang orang, cari barang, kamu dapat barang tu je. Tapi kalau kamu nak barang, kamu cari orang, mungkin kamu dapat lebih daripada barang tu. Jadi kalau kamu nak dunia, carilah pemilik dia, iaitu Allah. Dunia lana, milik kami. Bila kamu nak dunia, cari Allah, kamu bukan dapat apa yang kamu nak saja, tapi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki yang kamu tak terfikir pun. Bila tu? Bila kamu bertakwa kepada Allah. Bila kamu bertakwa pada Allah, kamu takut pada Allah, kamu akan dapat lebih daripada yang kamu nak. Tapi bila kamu nak dunia, kamu cari dunia, kamu cari daripada manusia, kamu akan dapat yang kamu nak, dan itu pun belum tentu dapat semua, dan itu pun belum tentu membahagiakan kamu. Jadi orang yang cerdik, kalau nak cari dunia, dia cari pemilik dia, iaitu Allah. Okey? Di sini kita nak tadabbur dunia dengan akhirat. Yang mana dulu? Akhirat. Allah sebut lal akhirah wal ula. Akhirat. Yang ni dunia. Jadi kalau ikut susunan, dunia dulu ke akhirat dulu? Ikut susunan dunia dulu kan, sepatut wal ula. Sepatut al ula. Yang ni duduk sini, sepatutnya. Dunia dulu, barulah akhirat. Ini tadabbur. Bila kita nak tadabbur, kita akan bertanya, kenapa pula Allah sebut akhirat dulu? Sedangkan ikut masa dia, dunia dulu. Tapi kalau orang tak nak tadabbur, dia baca je, terus je. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Lepas tu dia sambung ayat. Itu memang orang yang memang tak nak tadabbur, tak nak faham apa yang Allah cakap. Dan orang ni Allah kata apa dalam surah Al-Furqan? Orang ni orang yang pekak dan buta. Dia tak kisah apa Allah nak cakap. Apa kisah Allah sebut akhirat dulu. Ini orang yang Allah kata pekak. Habis satu ayat sambung, habis satu ayat sambung. Itu bukan tadabbur. Tadabbur habis satu ayat patah balik. Tengok maksud dia.
Jadi kenapa Allah sebut akhirat dulu sedangkan akhirat di akhir? Subhanallah. Tadabburnya Allah nak begitu, antara dunia dengan akhirat, yang paling penting akhirat. Jadi Allah nak mengajar kita sebut yang penting dulu, bukan sebut yang apa yang dahulu. Sebut yang penting dulu. Supaya apa? Supaya kita fokus pada yang penting, walaupun dia datang kemudian. Macam makan dengan ibadat kan? Makan dengan ibadat, mana lebih penting? Ibadat kan? Kita sebut ibadat. Lepas tu makan. Barulah kita bila makan je teringat nak ibadat. Sebab aku makan untuk beribadat. Tapi kalau sebut makan dan ibadat, kita rasa makan lebih penting. Sebab itulah masa makan tak ingat ibadat. Dan masa ibadat pun ingat pada makan. Jadi pertama Allah sebut akhirat dulu sebab apa? Sebab Allah nak ingatkan kita yang ada akal yang waras ni, yang nak tadabbur, ingat. Antara dunia dengan akhirat, akhirat lagi penting. Kamu hidup kat dunia 70 tahun. Penuh dengan ujian, penat, letih, sakit, demam, kena maki. 70 tahun je. Tapi kamu hidup akhirat, berapa lama? Tambahlah berapa kosong. Jadi kalau kamu waras, utamakan yang lama, yang kekal daripada 70 tahun. Kalau kamu waras, habiskan masa lebih banyak untuk yang kekal daripada 7 tahun. Aku dah sebut ni, yang aku sebut dulu yang penting. Kenapa masih buang masa yang banyak untuk yang kurang penting? Mana kamu tak tadabbur, kamu pekak. Baca surah Al-Laidah berpuluh kali, beratus kali, tapi tak masuk dalam kepala. Masih kejar dunia juga. Masih habis masa banyak untuk dunia juga. Okey? Kemudian, sebab kedua, kenapa Allah sebut akhirat dulu? Sebab kedua, Allah sebut dunia ular ni di akhir, sebab Allah nak samakan. Ni, hujung ayat ni. Bunyi la. Kalau akhirat di belakang, dia tak selari hujung ayat. Cuba perasan. Hujung ayat taradda, huda, ula, talazza, ashqa, tawalla, atqa, tazakka. Itu keindahan, keunikan bahasa Al-Quran. Makna dia sangat mendalam, tapi hujung dia sama macam syair. Jadi kalau Allah sebut ula dulu, dunia dulu, maka ayat tu macam tak seimbang bunyi hujungnya. Okey? Tengok dalam ayat yang pendek pun kita dah rasa Quran tu menegur kita. Dah rasa Quran tu merawat hati kita. Merawat umur kita yang banyak kita habiskan untuk yang kurang penting. Tak cerdiknya aku. Okey. Kemudian, jadi sebenarnya daripada ayat 11, 12 dan 13, kita nak apa sebenarnya? Sekarang ada tiga Allah sebut. Satu, hidayat. Yang kedua, akhirat. Yang ketiga, dunia. Hidayat ni Allah sebut alaina. Dunia dan akhirat Allah sebut lana. Tiga je Allah sebut. Hidayat, akhirat, dunia. Okey. Antara tiga ni yang mana yang paling penting? Kita akan jawab apa? Kita akan jawab hidayat. Mulut kita lah. Mulut kita jawab hidayat. Tapi dari segi praktikalnya, dari segi kehidupannya, yang banyak kita habis masa nak cari apa? Yang banyak kita habiskan masa, antara tiga ni cari apa? Hidayah ni Allah sebut alaina.
alaina. Okey? Jadi saya ulang soalan. Allah sebut 3. Inna alaina lal huda, hidayat 1. Yang kedua, wa inna lana lal akhirah wal ula, akhirat, dan yang ketiga dunia. Jadi antara 3 ni yang mana paling penting? Mana paling penting? Mulut kita semua, saya yakin semua mulut kita akan menjawab hidayat. Betul? Tapi bila ditanya, banyak masa kita, banyak umur kita, banyak duit kita, kita habiskan untuk cari apa? Cari dunia. Kita cari dunia. Jadi sekarang Allah nak bongkarkan, ataupun Quran nak rawat, nak sifat hati kita. Apa dia? Jangan kamu bersifat munafik. Mulut cakap lain, tapi perbuatan lain. Oh, kita cari hidayat Allah, tapi cari hidayat berapa kali je? Hidayat, nak cari hidayat di mana? Dalam Al-Quran. Hudal linnas. Berapa kali seminggu kita cari hidayat? Dalam satu hari berapa jam kita cari hidayat? Dibanding dengan dunia, dalam seminggu berapa kali, berapa hari kita cari dunia? Hampir setiap hari. Dalam satu hari berapa jam kita cari dunia? Hampir berjam-jam, 7-8 jam. Tapi mulut cakap hidayat paling penting. Bahkan lagi teruk, lagi terajis apa dia? Kita minta hidayat dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kita minta berapa kali sehari? Kita minta 17 kali. 17 kali sehari. Itu kalau solat fardu. Kalau campur dengan solat sunat, mungkin solat witir 3 rakaat, solat sunat rawatib 12 rakaat, 15, solat duha 12, 2, jadi 17. 17 kali 2 berapa? 34 kali. Tengok. Tadi dah terbukti kita ni ada ciri-ciri munafik. Mulut cakap hidayat penting, tapi hakikat masa kita banyak habis dunia. Jadi seolah kita kata dunia lagi penting. Okey? Yang kedua, yang kita minta pula setiap hari, antara minta rezeki dunia dengan minta hidayat, yang mana paling banyak kita minta? Kita minta hidayat paling banyak. Sebab setiap orang yang nak salat wajib baca ihdinas siratal mustaqim. Kalau campur salat fardu dengan salat sunat, mungkin 34 kali sehari kita minta hidayat. Tapi kita minta rezeki rasa tak sampai 34 kali. Kan? Jadi minta hidayat banyak, tapi sebenarnya yang cari banyak apa dah? Cari rezeki. Ini juga sifat-sifat munafik juga ni. Minta lain. Kalau tak kerja, macam mana nak banyakkan infak? Keseimbangan yang penting. Okey, bagus soalan. Hidayat paling penting melebihi dunia, tapi masa dan usaha kita lebih banyak dihabiskan pada dunia. Okey, minta jangan jalan yang lurus 17 kali sehari. Kak Yazma, tapi Ustaz, kalau tak kerja macam mana nak banyakkan infak? Subhanallah. Subhanallah. Kalau tak kerja, macam mana nak banyak infak? Allah dah sebut kan, wa man yattaqillah yarzuqhu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kata siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi jalan keluar dan Allah bagi rezeki yang banyak. Jadi kalau kamu nak rezeki yang banyak, untuk infak yang banyak, Allah tak kata bekerja keras, Allah kata bertakwa. Dan nak bertakwa kena cari hidayat. Itu masalah
cara kita berfaham salah, cara kita berfikir salah. Apa dia? Bila nak rezeki kena bekerja keras. Bila nak infak kena banyak duit. Bila nak banyak duit kena bekerja keras. Tapi Quran cakap, bila nak rezeki yang bertambah, bila nak rezeki yang tak disangka, bertakwa. Dan nak bertakwa kena cari hidayat. Sebab itulah saya nak tanya, antara kita dengan Nabi kan, Nabi tak bekerja keras macam kita cari harta. Tapi antara Nabi dengan kita, siapa yang paling banyak infak? Siapa paling banyak infak? Nabi. Kita dengan Abu Bakar, siapa yang paling bekerja keras cari harta dunia? Kita. Tapi yang paling infak, paling banyak infak, Abu Bakar. Abu Bakar tak adalah kerja pagi sampai petang, kemudian overtime lagi, tak ada. Jadi asas untuk dapat rezeki banyak bertakwa. Bahkan Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, apa makna syukur? Semakin taat padaku, la azidannakum, aku akan tambah. Subhanallah. Jangan salah faham, bukan makna tak payah bekerja, tapi saya nak bagi tahu kerja yang paling besar, kerja yang paling utama ialah takwa. Berapa ramai yang pergi cari rezeki tapi tak ada takwa. Akhirnya duit pun dapat tak banyak, yang dia infak pun sikit je. Kadang-kadang duit dapat banyak, infak pun sikit. Sebab apa? Tidak ada takwa. Fa amma man a'ta wattaqa. Kalau nak rezeki yang pertama, hendaklah bertakwa. Nak takwa kena cari hidayat. Okey, Kak Yazma? Jadi jangan salah faham. Bukan makna takwa tu tak payah bekerja, tak. Kerja sebahagian daripada takwa. Sebab tu Allah kata pada hari Jumaat, bila pergilah berjual beli, tapi bila masuk waktu kena ada takwa, pergi solat. Dah habis solat, pergi cari rezeki lagi. Dan dalam masa cari rezeki, ingatlah pada Allah banyak-banyak. Itulah takwa. Okey? Jadi jangan ada sifat munafik dalam diri kita. Mulut cakap hidayat penting, tapi banyak masa cari dunia. Sebenarnya kita nak cari hidayat tak mesti dalam kelas. Kelas sekali seminggu kita boleh baca terjemahan setiap hari. Masa ke office sambil nak menunggu ke, nak tunggu customer ke, nak tunggu bas ke, nak tunggu LRT, kita boleh cari hidayat. Tapi kenapa tak mencari? Mindset kita hidayat dalam kelas. Hidayat sekali seminggu. Yang tu yang salah. Tapi bila rezeki, setiap hari. Ada peluang je, rezeki tersepak. Ambil je. Tapi hidayat ni, ada waktu tertentu, ada tempat tertentu. Itu yang salah tu. Hidayat ada di mana-mana, bila-bila masa. Jadi jadilah hidayat tu lebih penting, lebih besar daripada mencari rezeki. Okey? Kemudian habis. Allah kata, Allah bagi amaran. Fa'anzartukum, maka anzartukum, aku ingatkan kamu nar, api, talazza, yang menyala. Sekarang Allah nak bagi amaran. Kalau kita tadabbur Al-Quran, kita akan rasa takut, kita akan rasa gerun, dan yang ni yang sampai tahap ada orang salafus soleh boleh pingsan, boleh sakit dan boleh mati. Bila tu? Bila mendengar ayat-ayat amaran Allah. Sebab yang bagi amaran ni bukan bapak dia. Yang bagi amaran ni bukan bos dia, bukan Perdana Menteri, bukan polis, tapi pencipta kepada semua. Tiba-tiba kita tak rasa apa-apa, mana hati kita mati. Bos bagi amaran, kalau lewat kerja, potong gaji. Lewat kerja tak boleh naik pangkat, kita dah rasa gerun. Perdana Menteri bagi amaran, polis bagi amaran, semua takut. Tapi bila Allah bagi amaran, ini bukan penjara. Bukan penjara seumur hidup. Bukan sebab 60 rotan. Nar. Allah kata, aku ingatkan pada kamu nar. Kemudian Allah sebut lagi supaya kita lebih takut. Talazza, api yang menyala-nyala. Dan banyak dalam Quran Allah sebut sifat-sifat api neraka. Banyak. Supaya kita rasa gerun,
takut dan elakkan. Contohnya, narullahil muqadah, api Allah al-muqadah yang menyala. Narullah al-muqadah. Allah sandarkan api itu kepada Allah. Mana Allah nak beritahu apa ni? Api ni bukan api yang kamu miliki kat dunia tu. Saya nak tanya, siapa di kalangan kita? Siapa di kalangan kita yang boleh tahan percikan api kat dunia? Siapa kalangan kita yang boleh tahan percikan api kat dunia? Tak ada siapa boleh tahan. Semua akan jawab tak boleh tahan. Walaupun hanya percikan. Apatah lagi kalau duduk dalam api kat dunia, lagi kita tak boleh tahan. Maka kalau api kat dunia kita tak boleh tahan, bagaimana kita boleh tahan naran talazza yang 69 kali ganda? Jadi bila Allah sebut api yang menyala, kita kena rasa gerun. Kita kena rasa takut. Takut-takut kita termasuk. Sebab tu Allah kata api itu api Allah yang dinyalakan kepada narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Api Allah yang menyala, kemudian api itu tattali'u, akan membakar sampai afidah, sampai ke hati. Dia, kalau kita tengok manusia yang terbakar kat dunia, biasa badan dia hangus, tapi badan dia lengkap lagi. Ada kaki, ada tangan, ada kepala kan. Makna apa tu? Dia mati bukan sebab api membakar dirinya semua. Kadang-kadang mati sebab kepala terbakar, kadang-kadang sebab separuh badan boleh mati. Tapi di akhirat besok, terbakar kepala pun tak mati, terbakar separuh badan pun tak mati, terbakar muka semua tak mati lagi. Sampai bila ni? Tattali'u alal afidah, sampai masuk ke dalam hati. Bila hati dah terbakar, Allah akan tukar kulit yang baru. Setiap kali terbakar, setiap kali kulit kita dah masak, Allah akan tukar kulit yang baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairha. Setiap kali kulit manusia dah terbakar, dah masak, Allah tukar. Jadi agak-agaklah berapa kali badan manusia terbakar dan berapa kali ditukar dalam neraka setiap hari. Cuba bayangkan. Ini kalau sahabat, kalau salafus soleh dengar ayat macam ni, dia boleh sakit, dia boleh pingsan, dia boleh mati. Tapi orang macam kita ni belum sampai tahap tu. Sebab apa? Sebab hati kita masih kotor, hati kita masih keras, hati kita masih banyak cintakan dunia. Tattali'u alal afidah. Okey? Jadi banyak lagi contoh. Dalam surah Al-Hajj Allah kata dituang air panas yang mendidih di atas kepala, kemudian masuk ke dalam badan, kemudian hancur semua dalam badan, merebak keluar pula, kulit pula terbakar hangus. Tak ada api di luar, yang ni air panas daripada dalam pula. Jadi dalam luar api, kat dalam pula air panas. Jadi dua-dua panas, tidak ada yang sejuk. Okey, Allah kata, aku bagi amaran pada kamu naran talazza, api yang menjala. Kemudian la yaslaha, tidak, siapa yang akan masuk neraka ni? Allah beritahu supaya kita dapat elakkan. Kalau ada sifat ni, inilah yang akan masuk naran talazza. Siapa? Tidak akan memasukinya illa kecuali al-ashqa. Al-ashqa daripada syakiyun. Kalau syakiyun celaka, syakiyun celaka. Tapi kalau ashqa, paling celaka. Al-ashqa paling celaka. Macam Hasan baik.
Kalau ahsan, paling baik. Hasan baik, ahsan paling baik. Syakiyun celaka, ashqa paling celaka. Jadi akan masuk naran talazza siapa? Tidak akan masuk kecuali orang yang paling celaka. Okey, soalan pula. Siapa pula yang paling celaka ni? Kalau kita kat dunia, orang paling celaka apa dah? Orang tak ada kerja, orang miskin, orang kahwin tak dapat anak, orang yang tak ada jodoh, orang yang kena penyakit je. Mungkin bagi kita itu orang yang paling celaka. Tapi mengikut Al-Quran, orang yang paling celaka ialah allazi kazzaba, yang kazzaba telah berdusta. Wa tawalla, dan berpaling. Jadi sekarang Allah bagi amaran dan Allah bagi itu sifat orang yang akan masuk neraka talazza. Supaya apa? Supaya kita dapat elakkan. Itulah rahmat Allah. Allah bagi azab yang sangat teruk, tapi Allah bagi amaran. Kalau kamu ada sifat ni, masuk. Kalau nak elakkan, jangan ada sifat ni. Okey? Okey, apa beza kazzaba dengan tawalla? Tadabbur. Kazzaba, tawalla. Ini tadabbur. Tadabbur, Allah kata dua. Kita kena fahamlah. Sebab Allah bukan cakap kosong. Allah bukan guna perkataan sembrono. Ikut guna je. Tak, ada maksud. Kazzaba dengan tawalla. Makna apa? Ada makna yang berbeza. Kazzaba, beza. Kazaba, dia mendustakan apa saja yang dibuat oleh Allah. Macam ayat sebelum ni lah. Wa kazzaba bil husna. Cerita syurga, dia kata bohong. Cerita azab kubur, dia kata bohong. Manusia akan dibangkitkan, dia kata karuk. Itu kazzaba. Tawalla, bila Allah kata salat, tak nak. Dia mengingkari perintah. Tadi mendustakan cerita. Tapi tawalla mengingkari perintah. Allah kata tu tak aurat, tak nak, itu tawalla. Betul tak ada azab kubur? Mana ada, karuk semua, itu kazzabah. Nampak beza? Kenapa Allah sebut dua? Sebab Allah nak begitu, inilah yang paling celaka. Mulut dia mendustakan semua yang Allah sebut dalam Quran, dan anggota badan dia mengingkari semua perintah Allah. Inilah paling celaka. Ada yang celaka, tapi tak paling celaka. Siapa? Dia semua dia beriman kepada Allah. Mulut dia. Allah tu ada, azab kubur ada, syurga ada, neraka ada. Dia percaya manusia akan dibangkitkan, tapi dia tak solat. Dia tawalla saja. Dia ada orang sedekah, tapi tawalla. Itu celaka juga, tapi bukan ashqa. Yang ashqa, yang paling celaka, mulut kata tak, dan anggota badan mengingkari. Okey? Jadi kalau kita nak elak daripada naran talazza, jangan mendustakan semua yang dalam Quran. Jangan mendustakan semua yang Nabi buat. Dan jangan mengingkari perintah Allah. Bila mengingkari ataupun mendustakan apa yang Allah kata, habis. Ingatlah, kamu akan masuk neraka naran talazza. Yang dalam hadis disebut, kalau satu percikan neraka jatuh kat dunia, dunia ni hancur. Sanggup tak kamu? Hanya kerana kepuasan nafsu, tak payah solat, tak payah tutup aurat, sanggup tak kamu ditempatkan dalam neraka yang kekal abadi? Okey. Kemudian, siapa pula yang selamat ni? Siapa yang selamat daripada naran talazza? Tengok rahmat Allah. Bila kita tadabbur, kita rasa, ya Allah, sayangnya Allah padaku. Sampai Allah beritahu neraka talazza yang sangat-sangat panas,
Kemudian Allah begitu pula, yang akan masuk orang macam ni. Kemudian Allah begitu pula, siapa pula yang selamat? Supaya kita pilih jalan yang selamat. Iaitu wasayujannabuha, dan akan dijauhkan. Al-atqa, orang paling bertakwa. Kalau taqiyun, takwa, kalau atqa, paling bertakwa. Taqiyun ataupun takwa, bertakwa. Tapi kalau atqa, orang paling bertakwa. Jadi apa berkenaan dengan orang paling takwa? Wasayajannabuha, Allah akan jauhkan daripada nar talazah. Jadi nak jauh daripada api neraka, kena jadi orang takwa ataupun paling bertakwa. Tak perlukan duit banyak, tak perlu jawatan besar, tak perlu jadi pemimpin, tapi cukup kamu jadi orang bertakwa, selamatlah daripada neraka talazah. Okey, apa sifat pula? Ustaz, saya rasa macam saya dah bertakwa. Okey, Allah sebut pula sifat orang bertakwa supaya kita tidak tertipu, supaya kita tidak termasuk orang yang terperasan. Siapa yang paling bertakwa ni? Kalau saya tanyalah, ataupun orang tanya kita secara umum, apa ciri-ciri orang paling bertakwa? Mungkin orang akan jawab apa? Solat malam. Mungkin orang akan jawab apa? Suka pergi masjid. Mungkin orang akan jawab apa? Suka pergi umrah. Tak. Itu belum jadi orang paling bertakwa. Tengok apa sifat utama orang paling bertakwa. Allazi, yang yu'ti, sentiasa, fa'il mudhari', sentiasa memberi, malahu, hartanya, yatazakka, untuk membersihkan. Untuk membersihkan. Tengok kita rasa kita dah orang bertakwa, tapi bila Allah sebut, rupa-rupanya orang yang paling bertakwa ialah sifat utama dia apa dah? Bukan solat malam. Sifat utama dia ialah yang suka selalu memberi hartanya. Satu, ada dua sifat. Sifat paling bertakwa. Satu, suka infak. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas untuk bersih hati. Dari apa ni? Tengok sifat utama orang paling bertakwa. Allah kata apa? Yu'ti malahu, sentiasa infak. Kalau suka infak bulan Ramadan je? Belum. Sebab Allah tak sebut yu'ti malahu fi Ramadan. Bahkan dalam surah Baqarah Allah kata apa? Allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Orang yang suka infak harta siang dan malam. Sirran wa alaniyah, secara terbuka dan terang-terang. Secara sembunyi dan secara terang-terang. Dan dalam surah Ali Imran Allah kata yunfiquna fis sarra'i wad dharra, suka infak ketika senang dan susah. Jadi infak ni satu, siang malam, Al-Baqarah. Yang kedua, rahsia. Terang-terang. Yang ketiga, senang dan susah.
Sebab tu bila kita baca Quran, kita baca keseluruhan, sebenarnya Allah ayat antara ayat lain menghuraikan maksud ayat lain. Ayat lain Allah kata apa? Siang dan malam. Maknanya kalau kamu infak siang saja, belum jadi orang paling bertakwa. Kalau kamu infak bulan Ramadan saja, belum jadi orang bertakwa. Kalau kamu infak rahsia saja, belum jadi orang bertakwa. Kalau kamu infak terang-terang saja, belum jadi orang bertakwa. Kalau kamu infak ketika senang saja, duit banyak infak. Ketika susah, walaupun sikit, ada sikit, tapi kamu tak bagi, belum lagi. Jadi, pertama, dia infak dalam semua keadaan. Yang kedua, dia infak yatazakka. Bukan kerana nak nama, bukan kerana nak disebut sebagai dermawan, pemurah, bukan kerana ada tujuan, ada apa dia panggil? Udang dia sebalik Maggi kan. Dia viralkan supaya bisnes dia laku. Tak ada. Nanti Allah sebut lebih detail. Boleh? Kenapa Allah tak sebut orang paling bertakwa solat? Orang paling bertakwa haji umrah. Kenapa? Sebab antara solat, puasa, haji, sedekah, yang paling susah infak harta. Infak harta kepada orang. Dan Allah sebut infak bukan kepada semua orang, kepada orang tertentu je. Sebagaimana Allah puji sifat al-abrar. Sifat al-abrar, dia suka memberi. Suka memberi kepada siapa? Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi. Satu, miskinan. Yang kedua, yatiman. Yang ketiga, asirah. Surah Al-Insan ayat 9. Surah Al-Insan ayat 9. 8 dan 9. Allah kata apa? Al-abrar, ahli syurga ni. Ni yang keselamat daripada naran talazah. Apa sifat utama mereka? Allah tak sebut salat. Allah tak sebut umrah. Allah tak sebut pergi masjid. Tapi Allah kata wa yut'imuna at-ta'am. Mereka selalu memberi makan. Memberi makan yang mana ni? Ala hubbihi. Makanan yang dia suka, bukan lebihan. Bukan dia tak suka, dia tak nak baru bagi. Bukan. Hubbihi yang dia suka. Kemudian bagi pula pada siapa? Satu, orang miskin. Yang kedua, yatiman, anak yatim. Yang ketiga, asiran, tawanan perang, walaupun orang kafir. Ini lagi susah. Kalau kita nak infak kepada orang yang senang, kadang-kadang kita nak bagi duit pada orang yang kaya kan? Mudah. Sebab apa? Ada pulangan. Mungkin kita bagi itu supaya akhirnya kita dapat projek. Mudah nak bagi. Tapi bila bagi pada orang miskin, bila bagi pada orang miskin, agak-agak ada tak balasan dia? Tak ada. Bahkan kena bagi lagi, kena bagi lagi, kena bagi lagi. Lagi susah nak bagi. Sebab tu Allah sebut sifat utama orang bertakwa terzahir, ternampak dari segi harta. Berapa ramai sanggup habis duit ribu-ribu untuk pergi umrah sebab untuk diri dia. Tapi kadang-kadang nak bagi pada orang miskin 100 pun berkira. Berapa ramai orang habis duit berpuluh ribu untuk melancong. Tapi bila nak bagi orang miskin, tengok RM10, RM20, RM100, RM500. Tapi untuk dia puluh-puluh ribu. Sebab apa? Sebab bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa macam Abu Bakar. Sebab tu kata Imam Hasan Al-Basri, Abu Bakar ni dia tidak terkena dari segi solat, ibadat puasa tak. Kalau tengok sejarah Abu Bakar, rekod dia bukan sebab solat malam, bukan sebab puasa tak. Rekod Abu Bakar, kehebatan Abu Bakar ialah infak. Bahkan ulama tafsir mengatakan ayat ni turun pada Abu Bakar. Suka bagi harta. Apa tujuan? Bukan nak nama, yatazakka, nak bersihkan hati. Daripada apa? Cinta dunia. Cinta dunia kotor. Cinta dunia adalah penyakit. Daripada apa? Sifat kedekut. Sifat kedekut adalah penyakit.
Jadi nak buang sifat tu, caranya bagi pejam mata. Okey? Kemudian wama li ahadin, dan pukul apa jam dia? 11.54. Ha? 11.54. Oh, tak boleh. Kita tak boleh habiskan, minta maaf. Masa dah habis, kita berhenti setakat ayat 18. Tak apalah. Saya nak ulang sekali lagi, jangan kecewa bila tak habis surah. Jangan kecewa bila belajar sedikit ayat. Tapi kecewalah bila belajar banyak tapi tak berubah. Kecewalah bila belajar satu ayat tak mengubah apa kehidupan kita. Sebab itulah cara Nabi, ajar 10 ayat, kemudian sahabat faham, sahabat amal, dan berubah akhlaknya, hatinya bersih, baru Nabi ajar. Selagi tak berubah, Nabi tak pindah ayat lain. Jadi metod itu yang sepatut kita guna. Berapa banyak ayat tak penting, tapi yang penting berapa banyak ayat yang kita belajar mengubah kehidupan kita. Berapa banyak ayat yang membersihkan hati kita, jiwa kita pada sifat yang kotor. Jadi kita berhenti setakat ayat 18. Ustaz, urus dia IDQ okey jika nak teruskan sehingga selesai. Ya, betul. Tapi saya yang tak okey. Saya ada hal. Tak apa. Pastikan yang kita belajar hari ini, kita amalkan. Pertama jadilah orang yang yakin pada janji Allah dibanding dengan habuan dunia. Yang kedua, bila kita yakin pada janji Allah, kita tamak nak dapat dunia. Maka tamak nak dapat syurga, tamak nak dapat pahala, maka syaratnya kena jadi orang bertakwa. Dan bila kita jadi orang bertakwa, duit ke, infak ke, rasa mudah aja. Sebab apa? Dalam kepala kita, aku bagi dapat syurga, aku bagi dapat syurga. Maka duit ni kita tak rasa mahal, kita tak rasa berat. Kenapa sukanya untuk khusyuk dalam solat, berinfak di bulan Ramadan, sedangkan dikatakan syaitan diikat. Syaitan diikat bulan Ramadan. Tapi ulama beza pendapat. Ada mengatakan yang diikat tu syaitan yang paling-paling jahat. Bos dia, general dia. Tapi private corporal ni masih ada. Itu satu pendapat. Pendapat kedua, semua syaitan diikat. Tapi yang masih buat jahat ialah nafsu kita. Bahkan ulama kata syaitan yang dia tahu dah dia akan diikat di bulan Ramadan, dia dilatih siap dah kita semua supaya kita teruskan agenda mereka di bulan Ramadan tanpa adanya syaitan. Jadi syaitan dah latih kita sebelum bulan Rajab, bulan Syakban lagi, supaya akhirnya usaha mereka, perancangan jahat mereka kita dapat teruskan di bulan Ramadan walaupun mereka diikat. Jadi nafsu kita lah, sebab itulah sifat dia Quran je. Percayalah, kalau kita habiskan banyak masa baca Quran, baca terjemahan, semakin kita faham, semakin kita kuat iman kita, semakin iman kita meningkat, membantu untuk solat khusyuk. Tapi kalau jiwa kita kosong daripada Al-Quran, kita buat apa pun solat takkan khusyuk. Solat takkan khusyuk. Wallahu a'lam. Macam mana Ustaz keutamaan sedekah dan menjelaskan sewa kedai? Kedai terpaksa tutup musim PKP. Sedekah sunat. Hutang wajib bayar. Jangan tertipu. Walaupun syaitan kena rantai, tapi jangan tertipu. Sewa kedai kewajipan. Wajib bayar. Sedekah sunat. Jadi buat yang wajib. Jangan buat yang sunat, tinggal yang wajib. Jadi jangan rasa rugi bila tak dapat bersedekah. Sebab Allah la yukallifullah, Allah tak akan bebankan melainkan yang kita mampu. Jadi Allah tak ada masalah dengan kita yang tak mampu bersedekah. Yang bermasalah ialah kita mampu bersedekah tapi tak nak. Okey? Jadi jangan risau bila tak dapat sedekah, sebab kita ada tanggungjawab lain. Bahkan menjalankan yang wajib lagi besar pahala daripada buat yang sunat. Wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Ya, kita pun tahu kita nak berubah ataupun tak. Rasalah kecewa jika banyak ayat yang dibaca tapi tidak mengubah diri kita.
Okey, cukup. Okey, kita sambung akan datang insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.